Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah kita dapat jumpa lagi pada hari ini, kelas RBT. Okey, mungkin ada yang bertanya, kalau tak buat kerja khusus, tak apa ke? Kerja khusus ni kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita buat, bila kita buat, kita akan dapat dua kelebihan. Kerja khusus RBT ni ada dua kelebihan. Kelebihan yang kedua, saya sebut yang kedua dulu. Senang cikgu nak bagi markah. Siapa yang rajin dapat markah lebih, siapa yang buat kerja banyak dapat markah lebih. Jadi kita boleh pada akhir tahun, cikgu akan kumpulkan markah untuk semua subjek. Kita boleh tahu kamu ni masuk kumpulan belajar sains ke ataupun belajar teknikal ke. Okey. Jadi itu tujuan ni. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang pertama adalah survival. Dalam bahasa Melayu adalah kelangsungan hidup. Jadi, apa maksud kelangsungan hidup ni? Setiap hari, setiap masa, sampailah kita mati, kita akan melakukan banyak aktiviti. Kita akan berada di rumah, di sekolah, di padang, di pasar, tepi sungai, di surau, dan sebanyak tempat lagi, kita akan melakukan aktiviti. Okey? Kemungkinan aktiviti itu menggunakan alat. Contohnya macam stapler ni. Jadi, alat stapler ni, dia membantu kita klip kertas. Adakah dia ada masalah? Dia tak ada masalah, okey je. Jadi, maksudnya, alat ni membantu kita melakukan aktiviti. Okey. Satu lagi, test pen ni. Test pen ni tujuannya adalah untuk nak memusing skru, mengetat ataupun melonggarkan skru. Dan satu lagi, dia untuk memeriksa sama ada di satu tempat tu dia ada elektrik ataupun tak. Adakah dia ada masalah? Mungkin dia tak ada masalah. Mungkin dia dalam satu keadaan lain dia memberi masalah. Jadi bila mana dia memberi masalah, bermaksud kita kena selesaikan masalah itu dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, dengan step yang betul. Jadi barulah kamu boleh selesai masalah tu dengan cepat dan berkesan. Okey, situasi yang lain. Kamu ikut mak ke pasar. Kamu ada 10 jari kan? Jadi mak nak beli ketam, daging, sayur, buah, penyapu dan macam-macam lagi. Jadi mak akan beli sayur, kemudian akan plastik akan masuk dalam jari kamu macam ni kan? Ini ada satu jari. Kalau ada 10 barang masuk 10 jari. Ada masalah tak? Ada masalah. Okey, masalahnya apa? Berat, susah nak bawa. Jadi, perlu ke kita ada satu cara untuk nak menyelesaikan masalah tadi? Perlulah. Jadi, nak menyelesaikan masalah tadi, perlu satu cara, satu teknik, satu step, satu SOP yang betul. Okey? Contoh yang lain. Satu masa kamu nak kena balik kampung. Lepas tu nak jumpa datuk nenek sebab dah lama tak jumpa kan. Kamu balik seminggu kat rumah, padahal dekat rumah kamu ada beli ikan. Kebiasaannya ikan tu kamu bagi makan secara manual. Sekarang ni di rumah tak ada orang pun, yang ada kucing je. Okey? Jadi ikan tu risikonya adalah kelaparan. Mungkin dia mati. Jadi adakah dia tu masalah? Memang masalah lah. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah memberi makan ikan walaupun kita tak ada di rumah? Okey, jadi itu kita perlu fikir satu cara, satu kaedah untuk menyelesaikan masalah tadi. Okey, jadi bila kamu ada ilmu ni semua, jadi kalau kita kata orang putih cakap lah, knowledge is power. Pengetahuan itu kuasa. Maksudnya bila kita ada pengetahuan, bila kita ada cara untuk menyelesaikan masalah, kita akan dapat selesaikan dengan cara yang betul. Okey, mudah-mudahan ilmu yang kita ada ni Allah berkati, Allah bagi pahala, bagi ganjaran di akhirat nanti. Okey, saya kenalkan, ini adalah kipas yang saya order dari online untuk kegunaan anak saya belajar di rumah. Ini kipas Jadi dalam ni ada kipas, kemudian ini lengan dia. Ini adalah switch, kita boleh on kan. Ada 3 tahap kelajuan. Okey. Di dalam ni ada bateri yang boleh di-charge semula melalui soket yang ada dekat ujung ni. Ini kita gunakan charger daripada handphone saja. Okey.
ini adalah kipas yang saya bagi pada anak saya untuk belajar PDPR di rumah. Okey, ini adalah kipas yang anak saya guna. Dan apabila saya perhatikan, bila saya on, kipas ini dengan bateri bercaj penuh boleh berfungsi selama 10 jam. Okey, selama 10 jam. Tetapi saya ada satu masalah. Anak saya hanya belajar 7 jam saja. Dan bateri tu sudah habis. Jadi, apa masalahnya? Jadi, kita cuba cari di mana masalah sebenar, apa yang berlaku. Okey, seterusnya kita tahu tadi kipas kita tu ada masalah, tapi kita nak confirm betul-betul apa masalah. Okey, jadi kita masuk bab seterusnya adalah penyataan masalah. Okey. Untuk mencari penyataan masalah ini, kita ada satu konsep, satu cara, iaitu 5 wanita dengan 1 harapan. Okey. Apa 5 wanita 1 harapan tu? Sebenarnya 5W dan 1H. Ini dia punya cara nak menyelesaikan masalah. Okey, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. 5W. Dan kita perlukan 1H. Okey. W tu apa? Yang pertama, dia adalah who. Ataupun siapa. W yang kedua, when, iaitu bila. Yang ketiga, where, ataupun di mana. Yang keempat, what, ataupun apa. Dan yang kelima adalah why, iaitu mengapa. Dan akhir sekali, H ni adalah how, iaitu bagaimana. Okey, kita tengok di sini apa yang kita perlu isi di kesemua bahagian tu. Okey, siapa ni kamu tulis siapa yang guna kipas tu. Saya menggunakan kipas. Saya menggunakan kipas. Okey. Bila? Semasa PDPR. Semasa PDPR. Okey. Di mana? Di rumah. Okey. Kemudian yang keempat, apa? Apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Bila kamu dah guna, apa yang berlaku sebenarnya? Kipas berhenti berpusing. Kipas berhenti berpusing kerana bateri telah habis. Okey, bateri sudah habis. Okey, yang kelima, mengapa? Pasal apa bateri sudah habis? Kerana saya terlupa offkan switch. Saya terlupa kan switch. Okey. Kemudian yang keenam, ini yang keenam ya. Keenam, bagaimana? Okey, apa yang patut kita isi dekat bagaimana, iaitu bagaimana nak selesaikan masalah. Tulis ayat ni.
bagaimana nak selesaikan masalah. Okey. Jadi, ini adalah cara bagaimana kita nak menulis pernyataan masalah. Jadi dengan itu, kita ambil yang di hujung ni saja ni. Ini kat hujung ni, kan, kita buat satu ayat baru. Okey, ayatnya adalah kita salin balik. Saya menggunakan kipas, okey, semasa PDPR di rumah. Okey, titik. Kipas, tiba-tiba kipas berhenti berpusing. Tiba-tiba kipas berhenti berpusing kerana bateri telah habis. Okey. Perkara ini berlaku kerana saya terlupa offkan switch. Okey, ini adalah pernyataan masalah yang betul. Okey. Kemudian kita sambung lagi, iaitu yang terakhir ini, bagaimana kita selesaikan ini. Okey. Ayat ini sebenarnya adalah ayat pernyataan masalah. Okey. Okey, ini adalah pernyataan masalah kita. Okey. Jadi pernyataan masalah inilah yang kamu kena tulis dalam kita punya kertas, dalam sebagai dokumentasi dalam folio kamu. Okey. Inilah ayat yang sebenar. Jadi untuk dapat ayat ni, kita perlu buat dia punya draft dekat atas ni. Okey. 5 wanita satu harapan, who, when, where, what, why, how, barulah kita dapat pernyataan masalah yang sebenar. Jadi pernyataan masalah inilah yang kamu tulis dalam kertas A4 ataupun kertas kosong. Itu saja pelajaran untuk hari ini. Jadi saya ulang balik apa yang perlu kamu buat. Yang pertama sekali, pernyataan masalah kamu kena tulis di dalam kertas A4 ni. Ni kertas A4, boleh tulis dalam ni. Kalau tak ada kertas A4 ni, kamu juga boleh gunakan note kertas daripada buku panjang. Kan buku tulis panjang, kamu ambil yang di tengah tu yang masih kosong tu, tarik tu. Jadi kamu tulis dekat situ.
Jadi lama-lama dah cukup nanti daripada mula sampai akhir. Kamu stapler dan hantar dekat saya sebagai satu dokumen yang lengkap. Okey. Kemudian ambil gambar pernyataan masalah yang kamu dah buat tu, hantar ke grup Telegram sebagai menandakan yang kamu dah buat kerja untuk hari ini. Okey. Dan akhir sekali isilah kedatangan supaya saya boleh tahulah siapa yang datang, siapa yang tak datang. Jadi itu saja. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.